Hai semua. Selamat datang sekali lagi ke sesi live celoteh Dr. Mala. Hari ini hari Rabu seperti yang dijanjikan. Kita akan berjumpa sekali lagi dalam program Sakit Apa Hari Ini. Dan biasanya pada hari Rabu kita bersembang tentang semua topik kecuali COVID, kecuali vaksin. Hari ini kita dah berjanji, kita dah appointment, ada dating malam ini untuk bercerita tentang pembunuh utama masyarakat Malaysia, rakyat Malaysia 5 tahun berturut-turut, iaitu penyakit jantung ataupun serangan jantung, nak panggil heart attack, dan macam-macam lagi perkataannya, ataupun panggilannya sama sahaja. Macam biasa di awal sesi live celoteh Dr. Mala, kita akan ambil kedatangan Hai Janatul daripada Kedah, Hai Joji dari Keluang, Hai Nita Azmi dari Penang. Okey, siapa yang nak nama dia disebut ataupun nak soalan you all hari ini dibaca, you all kena sharekan video ini dekat wall you all dengan hashtag penyakit jantung, kesedaran sakit jantung, hashtag siapa fitnah, siapa difitnah. Jangan lupa juga untuk tag kawan-kawan anda, ahli keluarga anda, siapa yang anda rasa mungkin boleh bermanfaat dengan sesi live kita pada hari ini. Hai Sufa Crochet dari Ni 9, dia kata Negeri 9 maksud dia. Hai Fatimah dari Sabah, sekarang duduk Puchong, amboi jauhnya merantau. Tak apa, orang kata jauh perjalanan, luas pemandangan. Hai Suzy Haizi dari Terengganu. Sementara you all masuk bagi kedatangan, kita warm up, saya nak komen sedikit lah tentang apa yang viral hari ini. Sekarang ni korang, siapa yang memfitnah, siapa yang difitnah, siapa yang menegakkan kebenaran, siapa yang sebenarnya membongkar. Ya, orang yang buat press conference, kononnya dia nak menegakkan solidariti, dia nak menyatukan semua rakyat Malaysia. Ini demi anak-anak kita, dia kata. Rupa-rupanya memfitnah. Tak betul pun apa yang dia cakap dalam press conference tu. You all tahu tak saya tengah bercakap pasal apa ni? Kenyataan telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan YB Kementerian Kesihatan Malaysia, dan banyak juga orang lain dah share dah tentang perkara yang sebenar. Pihak polis pun dah bagi tahu dah yang mereka telah mengambil langkah pertama dalam kes ini, nak mencari siapa yang memfitnah, siapa yang difitnah. Belum dapat vaksin meninggal dunia pun dia orang nak salahkan dengan vaksin juga. Saya rasa lepas ni siapa yang terbau pun dia orang nak salah pun juga, siapa yang terpandang, ya. Pandang botol vaksin tu, lepas tu tiba-tiba dia meninggal pun dia orang nak salahkan juga. Dia orang ni dah kenapa? Dan bila ada rakan-rakan follower yang menghantar screenshot daripada grup-grup Telegram mereka dan sebagainya, ya. Mereka ada mereka ada mengatakan bahawa diorang ada hantarlah screenshot daripada daripada grup Telegram golongan-golongan ni. Tak naklah cakap grup Telegram apa, ya. Dan grup Telegram tu dimiliki oleh siapa pun saya tak nak bagi tahu. Tapi walaupunlah saya tak ambil pot pun, saya ni tak aktif pun dekat Telegram, sering kali nama saya disebut-sebut, diseru-seru dalam grup-grup sebegitu, ya. Dan sering kali jugalah nama-nama kami, doktor-doktor lain diseru, konon-kononnya kami pula lah yang tak petik topik ni, tak petik topik tu, guys. Kalau tak pasti jangan kongsi. Kalau tak tengok jangan percaya. Selagi tak siasat jangan pandai-pandai lah capai kepada satu keputusan. Tak semestinya setiap kali orang seru nama kita kena bagi respon. Kita relax je. Saya dah cakap dah, kita di tim celoteh Dr. Mala, kita di tim sains mesti menang, kita cool je. Sebab apa? Sebab kita ada kelas, kita ada level. Golongan yang memfitnah tu, biar dia je yang meroyan, biar dia lah yang orang kata, yang menggelupuk. Tak pasti jangan kongsi, nanti abang polis cari kena sumbat. Awak kalau nak share, awak nak seru nama Dr. Mala lah, awak nak seru nama doktor-doktor influencer yang lain lah sebab nak tumpang glamour, ya. Awak kena pastikan apa yang awak seru, apa yang awak share tu betul. Awak yang kongsi, awak lah yang kena share kan. Janganlah pula cakap, sekarang Dr. Mala buktikan berita ni betul, buktikan berita ni salah. Dah kenapa? Bukan kerja saya. Jadi cuba you all bagi pendapat you all.
bila ada sekarang ni program vaksinasi dimulakan untuk golongan remaja. Remaja tu belum terima vaksin pun, tapi dia orang ni mencari, dia macam apa ni, bau dan cari dia punya mangsa tau. Jadi dia cari. Ada je golongan dalam lebih kurang umur yang sama meninggal, terus dia tangkap, terus dia serkap. Dia kata, "Wish, ini mungkin berkaitan dengan vaksin. Ini mungkin berkaitan dengan vaksin." Walhal orang tu tak dapat vaksin pun lagi walaupun dia berada dalam lingkungan umur yang boleh menerima vaksin. Actually sebelum-sebelum ni pun sama je, benda yang sama berlaku. Sebab tu kami mendiamkan diri sebab dia orang ni daripada jauh. Dia orang ni tak ada kaitan pun dengan kes-kes tu. Dia orang ni kadang-kadang tak ada reach pun kepada keluarga berkenaan dan sebagainya. Dia orang ni hanyalah apa dia? Menunggang. Okey, dah. Tanpa melengahkan masa, malam ini kita nak bercerita tentang serangan jantung, sakit jantung. Ya, hai dia Abby daripada wilayah Persekutuan Labuan. Ya, jadi malam ini saya nak sharekan dengan you all ilmu yang sahih, perkara yang sahih. Saya bawakan pakar untuk anda. Jadi saya minta bantuan kepada semua yang live bersama-sama dengan saya malam ini. Tolong sharekan video ini dengan rakan-rakan yang ataupun ahli keluarga yang anda rasa bermanfaat. Share kepada wall anda, share kepada semua grup yang anda ada. Dan tag ahli keluarga dan rakan-rakan anda yang anda rasa sesuai untuk join kita dalam sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Dan kita dah berjanji pada setiap hari Rabu kita memang akan berjumpa dalam sesi perkongsian ilmu dengan topik yang berbeza dan istimewanya hari ini adalah kerana hari ini adalah World Heart Day, Hari Jantung Sedunia. Jadi dengan itu saya bawakan anda pakar jantung, konsultan kardiologis yang paling handsome di Lembah Kelang dan Selangor, konsultan kardiologis yang paling cool dan paling diminati di Selangor, Lembah Kelang, iaitu Dr. Ng Yao Piao daripada Columbia Asia Hospital Ceras. Hai doktor, welcome to Facebook Celoteh Dr. Mala. Thank you Dr. Mala. Hai doktor, apa khabar doktor hari ini? Kabar baik. First time di live Celoteh Dr. Mala, agak gemetar. Okey, betul ke dok? Betul ke apa yang kita terima bahawa doktor sebenarnya nak lari daripada sesi live hari ini? Sebenarnya saya sangat setuju dengan apa yang Dr. Malar tegaskan tadi berkenaan vaksin. Anak saya sendiri remaja, umur 12 tahun setengah, 13 tahun. Baru divaksinasi 3 hari yang lalu. Atau mungkin 4 hari yang lalu. Ya. Wow. Jadi, yes, she's only 13. Wow. So far so good, tak ada kesan sampingan, tak ada demam, tak ada sakit-sakit? Ya, so far, she's doing very well. Dia mungkin ada sedikit kesan sampingan, tapi saya rasa memang kita dah agak, tapi boleh di-handle. So tak ada masalah apa-apa. Kita tidak harus terlalu risau dan baca komen-komen yang negatif dari social media dan buat keputusan yang tidak betul lah. Ya. Okey, tapi kan doktor, as a cardiologist, doktor sendiri pakar jantung, sebenarnya untuk vaksin kepada golongan remaja, WHO dan FDA sendiri ada mengeluarkan a bit of reminder ataupun warning mengatakan bahawa ada risiko radang jantung, inflammation of the heart ataupun myocarditis untuk untuk vaksin golongan remaja terutamanya lelaki. So doktor as a cardiologist, doktor faham the risiko, doktor pun mesti baca the reminder and doktor vaksinkan anak doktor. Doktor tak takut ke? Dan apa tips dan pesanan doktor kepada pendengar viewers kita malam ni kepada parents di luar sana? Sebenarnya pengalaman untuk handle pesakit remaja selepas vaksin saya rasa belum begitu ramai. Tapi sebelum ini sebagai doktor kardiologi atau doktor medical di klinik atau di hospital, kita pun banyak berkongsi pengalaman dengan rakan-rakan sekerja kardiologi. Ramai yang jumpa pesakit yang mengalami kesan sampingan vaksin.
yang Okay. selalu kita jumpa palpitation, jantung berdebar-debar, rasa sesak nafas sedikit. Saya sendiri banyak berjumpa dengan pesakit yang mengalami kesan sampingan seperti Dr. Mala ceritakan, radang selaput jantung atau radang jantung. Kebanyakan, saya boleh katakan lebih daripada 95% atau mungkin secara lagi confident, lebih daripada 98%. Kesan sampingan ini selalunya amat pendek, kita kata very short lived, dan mereka boleh ditangani, boleh dihandle dengan cara-cara yang kita boleh bagi ubat dan selalu mereka sembuh. Jadi bukan sesuatu yang kita perlu terlalu takut dan tidak pergi terima vaksin. Jadi ya. Alright. Coming to there kan, kita sebenarnya nak cakap pasal jantung tapi kita dah cakap pasal Sorry. vaksin. Tapi tak apa, sebab dia memang interesting juga. Jadi sebab nak saya tanya amat doktor tertarik dengan Dr. Malar's opening statement. Jadi ini first time saya di live. Jadi saya pun banyak belajar tentang perkataan-perkataan baru. Selamat malam kepada semua viewers. Dr. Eng sebenarnya tadi dia a bit excited bila saya kata boleh gunakan perkataan viewers. So you all saya masih amat gementar. You all setuju tak dengan saya kalau saya kata Dr. Eng adalah kardiologis yang boleh dikatakan paling handsome di Lembah Kelang? Ada yang nak challenge ke? Ada yang nak calonkan orang lain? Saya nak nominate Dr. Eng as the top one. Besides that, Doktor, interesting bila doktor kata walaupun komplikasi itu berlaku, kebiasaannya ia ringan dan boleh dirawat dengan ubat, dan doktor sendiri pernah rawat and etc. Actually saya pun pernah refer doktor lah, and then kita pun pernah rawat sama-sama and etc. Now, tetapi kan doktor, ada juga sebelum vaksinasi golongan remaja ni, apabila vaksinasi the adult population berlaku, ramai yang mengaitkan kematian mengejut ataupun kematian yang ataupun episod-episod serangan jantung yang berlaku dengan penerimaan vaksin. Sebab kita tahu sekarang dah 85 hari ni, saya rasa dah 87% golongan dewasa di Malaysia contohnya telah menerima vaksin. Jadi risiko penyakit jantung tu memang masih ada. Sebagai doktor, bagi saya rasa risiko mereka lebih kepada long standing smoking, ada tekanan darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Tetapi orang awam memandang sebagai sebulan yang lepas dapat vaksin, 3 bulan yang lepas dapat vaksin dan sebagainya. Coming into that angle, sebenarnya doktor, untuk viewers hari ini, untuk manfaat tim Celoteh Dr. Mala yang view hari ini, apa itu serangan jantung sebenarnya doktor, dan apa yang menyebabkan jantung tu dapat serangan? Jantung like dia berdegup. And then apa yang menyebabkan dia dapat serangan, dan sebenarnya bagaimana ia berlaku? Untuk kami yang bukan kardiologis ni faham sebenarnya, boleh tak doktor terangkan? Ya, I think apa yang Dr. Mala sebutkan tadi amat betul, sebab saya ada ramai pesakit yang saya rawat untuk serangan jantung. Ada yang contohnya, ada yang baru saya rawat dia untuk serangan jantung semalam atau 2 hari yang lepas. Sebenarnya dia patut pergi vaccination esok. Jadi kalau bayangkan dia tidak datang untuk rawat penyakit jantung dan dia terima vaksin dan dia berlaku serangan jantung, biasanya pesakit atau keluarga memang akan salahkan vaksin. Jadi itu satu explanation yang saya boleh terangkan untuk tambah add on to what Dr. Mala mentioned earlier. So berkenaan dengan topik yang utama hari ini, apa itu serangan jantung? Sebenarnya serangan jantung secara amnya penyakit jantung yang orang ramai atau viewers, keluarga semua akan cakap serangan jantung sebenarnya adalah bila ada salur darah utama jantung yang membawa oksigen ke otot-otot jantung tiba-tiba tersumbat. Selalunya serangan jantung bermula dengan plak kolesterol yang tiba-tiba ada keretakan atau ada pecah sedikit di plak, dan ini akan menyebabkan sel darah yang boleh menyebabkan darah membeku pergi ke permukaan plak tersebut dan menyebabkan darah beku terjadi di sana, dan kolesterol plak itu akan dari satu salur darah yang sempit mungkin 50%
tak semestinya 90%, 99%, boleh berlaku kepada pesakit yang ada salur darah yang 50%, selepas ada retak sedikit, sel-sel darah beku datang, membentukkan satu darah beku di sana dan ini menyebabkan satu gumpalan darah di salur darah berkenaan dan menyebabkan salur darah tersebut tiba-tiba blok 100%, 100% dan menyebabkan oksigen yang sepatutnya dibawa salur darah tersebut jadi amat kurang. Jadi otot jantung tiba-tiba tak ada oksigen. Jadi pesakit akan mengalami sakit dada, sesak nafas, ada rasa jantung berdebar-debar, ada yang boleh mati mengejut. Jadi itulah maksud serangan jantung yang Dr. Mala tanya tadi. Okey, kalau saya nak recap apa yang Dr. Eng cakap, ada sumbatan, oksigen tak cukup, otot tak boleh nak pump dengan quite well. Jadi kekurangan oksigen tu menyebabkan dapat sakit. Betul ke doktor? Lebih kurang? Betul. Okay, so saya dah boleh jadi kardiologis lah. Okay. Mesti boleh. Lebih daripada kardiologis Dr. Mala. Okay. Daripada jadi selalunya I think salah tanggapan orang yang bukan medical, selalu dia akan ingat ada blok atau tak ada blok. Jadi selalunya orang sangat tumpukan perhatian atau perkataan ada blok tak ada blok. Blok berapa peratus? Ada yang kata blok 30%, 30% tak serius. Jadi terus merokok. Jadi itu satu salah tanggapan yang sangat penting yang kita perlu jelaskan sebab kebanyakan yang mati mengejut pesakit muda heart attack yang sudden death adalah berlaku sebab ada plug rupture, kolesterol plug yang ada retak tiba-tiba yang menyebabkan darah beku datang, ada gumpalan darah dan menyebabkan salur darah itu blok. Tiba-tiba pagi ni adalah 30% tapi malam yang masa serangan jantung 100%. Jadi macam tangan kita kalau ada luka kan, memang ada sel-sel darah beku yang sama akan pergi ke permukaan kulit kita dan menyebabkan darah kita akan berhenti mengalir di tempat yang berdarah. Jadi ini satu mekanisme yang secara semula jadi sebagai setiap manusia kita akan berhenti berdarah. Tetapi bila berlaku di salur darah jantung, dia satu penyebab kematian. Jadi ini mungkin relevan kalau kita nak tanya kenapa kita perlu makan ubat cair darah, ubat kolesterol apabila kita ada risiko serangan jantung atau risiko penyakit jantung yang tinggi. Okey, faham. Now, kalau saya boleh recap balik maksud doktor, sumbatan tu dah ada tetapi dia pecah daripada dia punya gumpalan sumbatan tu macam dalam satu longkang kan. Ada plastik yang tersumbat dekat situ, tiba-tiba ada hujan ke ada apa-apa ke, dia bawa sumbatan tu ke depan dan menyebabkan longkang tu tersumbat. So that's what happened. Tapi kan doktor, macam doktor kata, pagi sumbatan tu 30%, tiba-tiba malam sebab ada gumpalan daripada keseluruhan sumbatan itu pecah, retak akan berlaku dan gumpalan darah akan terbentuk dan salur darah akan jadi sumbat. Okey, kalau pagi 30% and then malam tiba-tiba jadi 100% lah ya. Jadi saya rasa dalam banyak kes yang mereka kaitkan dengan kematian mengejut, tiba-tiba lepas exercise meninggal dan sebagainya. Sebenarnya kita di medical fraternity ada vaksin ke sebelum COVID ke selepas COVID ke, waktu vaksin ke, all the time along kita memang selalu dapat benda yang mengejut macam ni. Dalam tidur tiba-tiba dia orang dapat heart attack ataupun pergi exercise sorang-sorang tiba-tiba rebah, they bawa ke hospital dalam keadaan tidak sedar diri. Jadi macam yang doktor cakap tadi, agak menarik. Pagi sumbatan 30%, malam tiba-tiba sumbatan jadi 100%. Sebenarnya doktor, apa yang menyebabkan trigger kepada serangan jantung ini? Apa yang menyebabkan plate tu retak? Kalau macam saya tengok cerita Tamil ataupun cerita Hindustan, biasanya apa yang menyebabkan the plaque rupture is like emotional distress, bergaduh, ataupun adegan-adegan yang menangis dan begitu, emotionally draining and terus dapat sakit dada dan rebah dan sebagainya. In reality, apa yang sebenarnya trigger serangan jantung sebegini, dan
kalau bukan emotional distress, kalau bukan macam dalam cerita Tamil ataupun cerita Hindustan, apakah trigger yang sebenarnya menyebabkan serangan jantung yang viewers kita pada malam ini kena take note dan be careful bila mereka ada trigger sebegitu? Sebenarnya uh, apa yang Dr. Mala katakan tadi tidak salah juga di cerita Bollywood yang adegan yang sangat emosional, tiba-tiba sedih dan boleh berlaku serangan jantung tidak luar biasa. Kita sebagai doktor yang rawat pesakit di hospital, kita pun selalu lihat salah satu faktor yang boleh menyebabkan plug rupture betul adalah emotional stress yang terlalu seseorang itu boleh terima, tetapi biasanya dia bukan hanya satu faktor lah. Kita dapat tahu kebanyakan plug rupture, retakan kolesterol plug berlaku di smoker, smoker atau pesakit yang ada kencing manis. Jadi salah satu penyebab yang selalu plug rupture boleh berlaku adalah juga event-event yang tertentu seperti bad infection atau contohnya penyakit COVID pneumonia pun boleh menyebabkan stres yang terlalu tinggi yang badan kita boleh terima. Jadi plug rupture boleh berlaku. Dia boleh berlaku selepas accident, selepas stres, selepas kita kurang rehat, bila kita kurang minum air. Semua ni yang agak benda-benda yang kita boleh relate lah. Kita boleh agak benda ni akan berlaku sebab biasanya dia ada hubung kaitan. Dia bukan hanya stres saja. Orang yang stres hisap rokok dengan lebih banyak, orang yang stres tak makan ubat, tak jaga badan, tak exercise, tak kawal tekanan darah. Jadi dia satu end point yang berlaku, tetapi biasanya faktor risiko, risk factor yang ada agak kita jumpa yang apa yang kita sebutkan smoking, hisap rokok, kencing manis, darah tinggi, stres, tak cukup rehat, infection yang selalu kita jumpa. Jadi kita ada ramai pesakit yang datang demam tapi ada penyakit apa-apa pun accident dan selepas tu berlaku heart attack. Jadi ada trigger dia. Ya, bukan saja biasanya bukan apa yang kita sebut hanya satu risk factor di mana dengar berita sedih dan berlaku. Yang itu lebih jarang lah, rare lah. More common bila ada beberapa risiko. Tapi selepas stres, ya Dr. Mala is right. Banyak yang berlaku selepas stres. Selepas dapat tahu berita yang tak baik, selepas kita marah orang, tekanan darah naik, heart attack can happen. Okay. Kalau makan durian, doktor, boleh ke dapat heart attack? I think makan durian pun bukan satu yang perkara yang kita kata impossible sebab banyak contoh-contoh pesakit yang datang jumpa doktor di hospital. Saya pun ada ramai kawan doktor yang makan durian. Selepas tu rasa jantung debar-debar. Dan buat ECG tidak normal. Jadi saya rasa chemical dalam durian kalau kita makan dalam amount yang terlalu banyak dan kalau seseorang itu ada penyakit seperti darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, boleh menyebabkan trigger kepada heart attack juga. Saya rasa bukan sesuatu yang luar biasa. I'm sure banyak viewer pernah dengar ada ahli keluarga yang lebih tua, yang senior dan selepas makan durian pun boleh ada risiko dapat serangan jantung. Okay, alright. Now, oh my God. Okay, coming to that point, kalau doktor kata merokok ataupun darah tinggi ataupun kencing manis yang menyebabkan perkara-perkara sebegitu, kenapa setengah orang merokok tapi dia tak dapat serangan jantung? Setengah orang merokok, dia kena serangan jantung. Ada orang ada masalah darah tinggi, dia kena serangan jantung. Ada orang ada darah tinggi dah 20-30 tahun dah tapi dia tak kena serangan jantung. Kenapa berlakunya perbezaan macam tu? Kenapa ada orang merokok 30-40 tahun dia tak kena serangan jantung? Ada orang
merokok 15 tahun kena serangan jantung. Ada tak faktor genetik sebenarnya doktor? Ataupun memang masalah komorbid, lifestyle sebegini sebenarnya yang menjadi faktor risiko utama, dan apakah yang menyebabkan perbezaan antara satu pesakit dengan pesakit yang lain? Saya rasa kita tidak boleh bandingkan dengan cara kata yang ada hisap rokok 30 tahun, 40 tahun tak kena serangan jantung, dan ada yang tak hisap rokok pun boleh kena serangan jantung. Kita patut lihat dari sudut di kalangan pesakit yang serangan jantung, katakan di antara 100 pesakit yang mengalami serangan jantung, berapa peratus di antara mereka adalah pesakit yang hisap rokok. Dan kita perlu tengok secara amnya population rakyat Malaysia mungkin 30 juta. Di antara mereka berapa yang hisap rokok dan berapa kena serangan Okay. jantung. Jadi saya rasa perbandingan dengan cara itu lebih Okay. munasabah dan lebih penting. Dan Alright. kalau kamu tanya sesiapa doktor di hospital atau pakar kardiologi, pakar neurologi, stroke, jadi faktor risiko yang pertama yang selalu kita dapat tahu adalah rokok. Di antara 100 pesakit yang ada serangan jantung, boleh dengan agak confident saya cakap lebih daripada 90 pesakit adalah pesakit yang sedang hisap rokok atau pernah hisap rokok atau saya harap Dr. Mala faham apa explain Ya, of course. Faham doktor. tiga Sekejap eh. population yang amat rendah atau belum lagi mereka kena serangan jantung. Satu lagi faktor selalunya pesakit yang belum kena serangan jantung dan masih hisap rokok akan dia ada tendensi untuk menyebarkan maklumat dia tak kena serangan jantung, dia tak ada penyakit. Tapi orang yang dah kena selepas 30 tahun hisap rokok, 40 tahun hisap rokok, dia akan terima itu satu perkara yang boleh diterima. Jadi orang pun tak menyebarkan, mengheboh-hebohkan uh, statistik atau fakta itu. Tapi ada Okay. seseorang yang hisap rokok 30 tahun tak kena hisap serangan jantung, dia akan macam nak show off. Tak adalah, tak ada. Jadi itu Ah, apa yang saya rasa kita okay. patut faham. Okey, faham? Okey, doktor. Tapi kan doktor selalu cakap gaya hidup tidak sihat boleh menyebabkan serangan jantung, kencing manis menyebabkan serangan jantung, hisap rokok menyebabkan serangan jantung. All fine. And then apa yang apa ni orang awam buat adalah mereka go through healthy lifestyle. Jadi mereka bersenam, mereka pergi gym, siap ada yang Hmm. ambil suplemen, ambil macam-macam untuk bodybuilding, Hmm. buat muscle cantik-cantik, beli basikal 40-50 ribu, nak amalkan gaya hidup sihat ni. Tetapi banyak kita dengar golongan yang aktif bersukan. Contohnya ya, Christian Eriksen daripada Denmark football team Hmm. yang tiba-tiba collapse Hmm. ketika Hmm. bermain ni. Kita ada bekas pemanah negara kita yang pernah meninggal dunia. Kebelakangan ni ataupun bukanlah kebelakangan ni, selalunya lately dia di highlight orang yang aktif bersukan juga collapse dan tiba-tiba disahkan serangan jantung dan sebagainya, dan ada juga dalam golongan yang muda. Kenapa orang yang Hmm. aktif bersukan ni boleh dapat serangan jantung, doktor? Why them? What's wrong dengan mereka sebenarnya? Sekali lagi saya rasa bila ada selebriti atau bila ada pesakit yang lebih uh, ternama mengalami penyakit, jadi kita mungkin akan atau artis-artis yang ada tiba-tiba mati mengejut, kita akan rasa tak tak patut golongan ini ada penyakit jantung. Tapi saya rasa kalau kita mengikut statistik golongan ini, nombor yang pesakit yang nampak sihat dan selalu bersukan dan mengalami serangan jantung, saya rasa statistik ini amat rendah. Nombor ini masih sangat-sangat rendah. Kalau dibandingkan dengan pesakit yang tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, jadi saya rasa kita memang nampak perbezaan tu amat jurang tu amat besar. Jadi kita tidak perlu terlalu risau. Satu lagi macam Dr. Mala terangkan tadi, banyak juga penyakit congenital yang biasanya tidak didiagnose, yang belum seseorang tahu dan tiba-tiba mati mengejut. Itu bukan berkaitan dengan penyakit salur darah jantung yang blok.
itu mungkin penyakit lain seperti penyakit otot jantung atau penyakit elektrik jantung, sebab selalunya kita merujuk kepada penyakit jantung sebagai salur darah sumbat saja, tapi sebenarnya jantung kita ada banyak lagi komponen. Jadi komponen-komponen ni pun boleh menyebabkan masalah dan menyebabkan penyakit pesakit mengalami masalah pada umur yang muda. Seperti yang disebutkan Dr. Mala, saya rasa the footballer yang dari Denmark, bukan penyakit yang heart attack yang selalu kita sebutkan yang berlaku di pesakit yang hisap rokok, yang obes, yang tapi saya rasa nama penyakit yang dia alami, yang Denmark footballer, Danish footballer pun mungkin satu yang kita tidak tahulah, tapi yang kita rasa yang lebih kepada penyakit otot jantung yang tebal yang berlaku secara congenital. Jadi itu pun satu kemungkinan anak muda yang sihat, yang kuat bersukan, tiba-tiba boleh kolaps di padang football. So ada masalah otot, ada masalah elektrik di jantung, ada masalah injak juga kan doktor, ada banyak masalah sebenarnya sebab jantungnya ada banyak komponen, banyak bilik, banyak circulation dan sebagainya. Sebenarnya kita nak mainkan satu video khas untuk viewers kita pada malam ini faham dengan lebih lanjut berkenaan dengan masalah jantung yang kita tengah berbincang sekarang. Tapi sebelum tu, one final question sebelum video doktor. Ramai dekat luar sana yang macam ada viewer yang tanya ya, kalau perokok rasa sakit dada di sebelah kiri dada, adakah itu tanda-tanda masalah jantung? Ada juga yang bertanya kalau selepas makan sakit di bahagian ulu hati, adakah itu tanda-tanda gastrik ataupun adakah itu sebenarnya tanda-tanda serangan jantung? Of course, generally kita sebagai doktor akan cakap, saya tak boleh nak cakap lah, you kena datang hospital, I kena buat check, baru saya boleh bagi tahu sakit awak sebenarnya berkaitan dengan apa. Tapi generally doktor, sakit apa yang doktor rasa quite typical yang doktor nak bagi tahu viewers pada hari ini, just for reminder, dan a little bit about sakit selepas makan, ataupun saya rasa in our language kita panggil postprandial MI. Selepas makan ada sakit sikit dan dia boleh jadi gastrik, dia boleh jadi serangan jantung dan sebagainya. Boleh tak doktor share sedikit sebelum kita mainkan video? Sebelum sebelum doktor answer dulu. I think kalau perokok mengalami perasaan sakit dada, kita perlu pandang serius. Kita tak boleh abaikan ini bukan masalah serius dan tidak buat pemeriksaan yang detail, pemeriksaan yang rapi. Mesti kita pastikan bukan masalah jantung lah. Kena buat basic, secara paling asas kena buat berjumpa dengan doktor. Tak semestinya doktor kardiologi, tak semestinya doktor jantung, perlu jumpa dengan doktor yang paling dekat, family doctor, untuk buat pemeriksaan kesihatan untuk dapat tahu faktor risiko yang selain menghisap rokok. Contohnya darah tinggi, kencing manis, peratus kencing manis pesakit yang menghidapi penyakit kencing manis amat tinggi, dan peratus orang yang tidak tahu mereka ada kencing manis amat tinggi, sehingga almost 80%, 70% pesakit tidak tahu mereka ada kencing manis. Jadi selepas buat pemeriksaan yang rapi, baru kita kata rule out, pastikan benda ni adalah bukan masalah jantung. Kita kena pastikan bukan penyakit jantung atau bukan risiko yang sangat tinggi, baru boleh kita rawat sebagai sakit otot atau sakit tulang, sakit sendi. Jadi selalunya penyakit jantung dan gastrik macam Dr. Mala sebut tadi, dia susah nak bezakan dari hanya tanya soalan, dari hanya tanya history. Jadi kita sekali lagi kita kena pergi ke basic, tanya secara detail faktor risiko dan buat pemeriksaan yang sepatutnya lah, seperti ECG, pemeriksaan darah, dan kadang-kala kita perlu buat stress test atau scan jantung yang saya rasa Dr. Mala akan terangkan kepada viewers. Dr. Eng dah pandai dah guna perkataan viewers korang. So dia excited belajar perkataan baru. Saya masih gementar.
Dia masih gemetar korang. So sebenarnya nak recap balik apa yang Dr. Eng cakap, sebenarnya pesakit, perokok kalau sakit di bahagian dada kanan ke kiri ke, sebenarnya kita tak diskriminasi dada ya, kanan kiri dua-dua sakit juga. Ada yang sakit di tengah, ada yang sakit dekat atas sikit, ada yang sakit dekat tulang belikat dan sebagainya. Sakit di bahagian dada untuk golongan perokok kita biasanya tidak ambil mudah, kita akan periksa dengan detail. Sama juga sakit yang wujud di bahagian atas perut dan berkaitan dekat-dekat dengan dada belakang dan sebagainya. Walaupun selepas makan kita tak boleh assume dia gastrik saja ataupun dia gastritis dalam perkataan medikalnya. Ia kadang-kadang dan seringkali boleh menjadi masalah daripada jantung guys. So macam yang saya janjikan, saya nak mainkan satu video pendek untuk you all semua faham sedikit dengan lebih lanjut apa yang kami borakkan malam ini. Dan you all tahu tak kena buat apa? Yelah, kalau sakit tu memang macam dalam cerita ataupun drama yang memang sakit yang ketat dan sampai nak pingsan, kita tahulah kena pergi hospital. Tapi sakit sikit-sikit yang macam sakit, macam tak sakit, macam sengal, macam tak sengal, apa yang you all kena buat? Apa yang patut diperiksa sebenarnya? Kat mana kena pergi, hospital ke klinik ke? Jom Dr. Mala share dengan you all hari ni. Kalau you all sakit dada, tak kisahlah macam mana kriteria sakitnya, langkah yang terbaik adalah pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan. Di situ nanti petugas kesihatan bermula daripada medical assistant ataupun MA di counter triage sehingga ke staff nurse dan juga doktor akan menilai sakit anda dan bertindak dengan cara yang sepatutnya ataupun cara yang betul. Antara prosedur paling awal yang biasanya dibuat adalah pemeriksaan ECG ataupun nama penuh dia electrocardiogram. Kebiasaannya pemeriksaan ECG ini dibuat begitu cepat, iaitu serentak dengan pemeriksaan doktor dan juga pengambilan vital signs, iaitu tekanan darah, nadi dan sebagainya. Faedah buat serentak macam ni adalah kalaulah ada serangan jantung, kita dapat mengenal pastinya dengan secepat mungkin. Bila ia berkaitan dengan jantung, kita tak nak rugikan walau sesaat pun. Sebenarnya, ECG memberi gambaran tentang aktiviti yang berlaku di dalam jantung. Daripada ujian ini, doktor dapat membuat keputusan sama ada anda mempunyai serangan jantung yang berbahaya pada ketika itu ataupun tidak. Selain ECG, ada beberapa perkara lain yang doktor perlu pertimbangkan untuk mengenal pasti risiko serangan jantung terhadap anda. Contohnya tekanan darah, faktor umur, sejarah keluarga, gaya hidup dan lain-lain lagi. Jika perlu, doktor akan menasihati anda untuk membuat beberapa ujian lanjutan, contohnya seperti X-ray dan ujian darah. Ujian darah yang spesifik untuk mengenal pasti masalah jantung dikenali sebagai troponin. Bila ada serangan pada otot jantung ataupun masalah jantung yang lain, ujian darah jenis troponin ini akan menjadi lebih tinggi daripada biasa. Ada beberapa jenis ujian darah troponin seperti troponin I, troponin T dan juga high sensitivity troponin T. Cuba teka, apa nama prosedur yang you all tengok dalam gambar ini? Ini adalah langkah seterusnya dalam menganalisis masalah sakit dada yang dialami oleh anda, dikenali sebagai stress test. Apa tu stress test? Jom Dr. Mala terangkan. Stress test ni dia ada beberapa jenis. Yang paling kerap digunakan adalah yang you all tengah tengok ni, iaitu bacaan ECG diperhatikan ataupun dipantau sambil pesakit berjalan atau berlari di atas treadmill. Macam gini. Konsep ujian ini adalah kita nak pantau aktiviti jantung apabila kita berikan kerja yang lebih kuat kepada jantung pesakit tu. Macam inilah dia berjalan dengan laju ataupun berlari. Sambil-sambil dia membuat kerja sebegitu, kita juga akan pantau tekanan darah pesakit tersebut. Bandingkan apakah tekanan darah bila dia rehat dan juga bila dia buat kerja sebegini. Pernah tak mak you all cakap bila buat kerja dia rasa ketat dekat dada, ataupun abah cakap bila naik tangga ataupun naik bukit dia rasa macam sakit di dada. Itulah kelebihan ujian ini. Kita boleh tengok apa yang mereka maksudkan sebagai sakit dada bila buat kerja. Kita nak tengok sakit tu ada memberi apa-apa perubahan pada aktiviti otot jantung ataupun tidak. Sebenarnya kalau pesakit tak larat nak berjalan laju ataupun berlari, ada beberapa lagi jenis stress test yang lain. Jadi jangan risau ataupun takut kalau
tau Tok Wan atau Opah tak larat nak berjalan macam ni. Nanti Dr. Pakar akan nasihatkan tau. Kalau you all sedar ke semua ujian yang Dr. Mala dah terangkan dalam video ini sebenarnya bertujuan memberi kita satu gambaran tentang wujud atau tidak blok dalam salur darah di atas otot jantung. Kalau ada apa-apa tanda yang menunjukkan wujudnya sumbatan di dalam salur darah di jantung, kita kena buat lagi satu prosedur yang disebut angiogram. Itu saya cerita dekat video berikutnya. For now, thank you for listening guys. Okay, doktor. That's a simple video yang doktor benarkan saya menyorok dan rekod while doktor. Very nice. Yeah, well done. Ya doktor, doktor benarkan saya stop you dan ambil video. Now doktor, boleh tak doktor terangkan apa beza kita buat ECG bila patient datang ke emergency ataupun sakit dada, kita suruh dia baring, dia buat ECG, dan apa beza dia dengan stress test? Boleh tak doktor terangkan dengan lebih jelas? Because macam my own mum nak share dengan viewers malam ni, saya sebenarnya agak nervous untuk buat stress test sebab mak ada sakit lutut. So saya sebenarnya agak takut dia, tapi sebab Dr. memang sarankan, okey lah, saya pun setuju ya. Tetapi bila result daripada stress test tu sebenarnya banyak mengubah pemahaman dan juga persepsi saya tentang sakit yang mak ada. Jadi apa kepentingan stress test ni kepada seorang cardiologist, doktor, sebenarnya? What it makes a difference to your management and decision? How it does? Ya, apabila seseorang itu mengalami sakit dada, I think ECG amat penting. Dia satu test yang kita boleh buat dalam beberapa saat, kurang daripada 1 minit. Jadi ECG kita ada beberapa jenis. Resting ECG apabila seseorang itu baring dan rehat dan tak buat apa-apa secara relax. Apabila seseorang itu relax, patutnya denyutan nadi adalah 60-70 per minit. Jadi masa tu ECG boleh menggambarkan masalah jantung, sama ada otot jantung cukup darah atau tak cukup darah. Apabila seseorang itu ada penyakit jantung tapi bukan serangan jantung, di mana dalam masa rehat otot jantung mungkin cukup darah. Jadi ECG pada masa rehat mungkin nampak normal. Jadi kita tidak boleh kata tak ada penyakit jantung. Jadi kita ada cara yang boleh kita panggil provoke. Kita menyebabkan nadi itu naik dengan cara sama ada berjalan di atas treadmill seperti kita nampak dalam video yang sebentar tadi, atau kita boleh naik basikal. Kita pun boleh guna ubat untuk selepas bagi ubat, nadi kita akan naik. Apabila denyutan nadi kita naik, secara semula jadi keperluan oksigen akan lebih tinggi. Jadi apabila seseorang itu ada salur darah sumbat yang tidak kita nampak masa berehat, dan selepas kita exercise, selepas buat senaman atas treadmill, nadi akan naik dan kita akan buat analyze ECG selepas exercise. Jadi kita boleh bandingkan satu analogi seperti tengok kereta. Sesuatu kereta apabila walaupun dah start engine tengok di showroom, atau banding dengan selepas test drive kereta dengan bawa kereta yang lebih laju. Jadi mungkin perbandingan ni boleh dengan senang kita faham. Stress test dia macam satu cara kita nak tahu sama ada jantung seseorang itu boleh berfungsi dengan baik selepas dia bersenam. Ini di bawah pantau kita buat di hospital lah, bukan secara hospital bersenam biasa-biasa di rumah, di gym. Jadi kita pantau dengan ECG, kita pantau dengan ada alat-alat yang persiapan di hospital. Yes. Dan kalau buat stress test dengan Dr. Ng kan, you all, dia mesti nak juga duduk dalam bilik stress test tu. Sebenarnya tak payah pun biasanya cardiovascular technologies, nurses boleh handle, tapi Dr. Ng tak boleh. Dia kena juga ada dalam bilik tu. Sebab tu hari tu saya dapat shoot dia dengan patient dia. Dan terima kasih kepada kebanyakan pesakit dan juga tim Slow Dr. Mala yang biasanya bila jadi pesakit di Hospital Columbia Asia membenarkan kita mengambil video untuk tujuan pendidikan. Hari tu dapat buat Renal Innovation punya shoot, nanti kita akan buat video tu. Doktor, alang-alang kita dah bercakap
cakap tentang sakit, jenis sakit dan sebagainya. Betul ke kalau kaum wanita dapat serangan jantung ataupun heart attack, mereka biasanya tak sakit ataupun sakit tu lebih ringan? Sebenarnya orang perempuan ni kan, kita orang ni memang lagi kuat lah, kita orang punya daya tahan sakit tau doktor. Orang lelaki baru ada hidung rambut dia panjang sikit, dia dah macam nak demam, ada kuku dekat tepi ni, kuku dia patah sikit, dia dah 3 hari MC. Orang perempuan tak macam tu lah, lepas bersalin boleh bangun masak terus. So women we have higher pain threshold. Adakah itu sebab kenapa kami punya sakit tidak begitu kuat? Dan is it true wanita sebenarnya tak rasa sakit bila dia kena serangan jantung? Sebab kami ni terpengaruh dengan Grey's Anatomy, Dr. Bailey, dia sendiri akan cakap saya tak sakit but I think I have a heart attack, and dia akan collapse right the next minute. So betul ke apa yang Grey's Anatomy tu cakap, doktor? Apa yang Dr. Mala cakap betul, tapi saya rasa ini lebih kepada persepsi seseorang itu, setiap pesakit lah. Bila seseorang itu jatuh sakit, biasanya mereka akan ada persepsi sendiri. Dia akan buat tanggapan sendiri. Saya tak ada sakit. Saya bukan penyakit. Jadi secara amnya, I think penyakit jantung dalam 80%, 90% berlaku kepada kaum lelaki. Jadi selalunya kaum lelaki lebih risiko tinggi dari segi hisap rokok atau tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat. Jadi apabila kaum wanita ada mengalami tanda-tanda yang tertentu yang sebenarnya sakit jantung, jadi biasanya mereka lebih abaikan simptom-simptom apa yang mereka rasa dan biasanya akan pergi jumpa dengan doktor selepas beberapa hari. Jadi itu satu fakta yang memang kita setuju. Saya pun setuju. Memang dalam medical literature, pesakit jantung kaum wanita, apa yang mereka, simptom yang mereka rasa lebih kurang banding dengan kaum lelaki. Yang dari segi sakit jantung, sakit dada tu kurang, lebih kepada ada yang rasa penat, sesak nafas. Ada rasa yang kita panggil sangat subtle lah, yang kita boleh miss. Jadi biasanya diagnosis itu kita buat lebih lambat, dan rawatan yang dimulakan agak lambat. Itu satu faktor. Betul lah, ladies memang ada higher pain threshold sikit lah, kami boleh menunjuk sikit lah. Okay, doktor. So kepada rakan-rakan wanita, viewers wanita di luar sana, kalau anda ada sakit sikit pun jangan ambil mudah. Jangan rasa itu adalah kepenatan yang biasa, sakit yang biasa. Kadang-kadang yang berumur lewat 40 tahun dah mula masuk ke umur 50 tahun. Sebenarnya darah tinggi pun dah ada, kolesterol pun dah ada, tetapi suri rumah yang bekerja setiap hari tanpa cuti, tak pernah sempat nak buat medical check up, tak dapat annual leave daripada anak-anak dan suami, jadi tak pernah cakna tentang kesihatan. Be careful, you all kena buat saringan juga, jangan sampai kena buat bypass dan sebagainya. Sebab jika serangan jantung ini diketahui dari awal, kalau block tu masih boleh sesuai buat prosedur angiogram, maka doktor kardiologis macam Dr. Ng akan buat prosedur angiogram. Kalau tak boleh, dia terpaksa rujukkan kepada pakar bedah jantung, kita panggil cardiothoracic surgeon, untuk buat CABG, coronary artery bypass graft. So doktor, angiogram, nak sentuh sedikit tentang angiogram sebenarnya. Apa itu angiogram? Angiogram ni adakah satu proses pembedahan? Apa yang doktor buat ketika di dalam prosedur angiogram tu? Doktor letak balon ke, doktor letak stand ke, doktor letak spring ke, ataupun doktor letak semua balon dan spring ke? What actually cardiologist buat terhadap jantung ketika prosedur angiogram? So apabila doktor jantung merawat pesakit jantung, selepas kita buat ujian-ujian seperti Dr. Malar terangkan tadi, blood test, ECG, echo, stress test, selepas kita mempunyai bukti-bukti yang lebih kukuh ini adalah penyakit jantung, kita akan nasihatkan pesakit untuk menjalani satu ujian angiogram. Jadi angiogram sebenarnya masih satu ujian yang di mana kita nak pastikan salur darah jantung ada sumbat atau tidak, berapa teruk sumbatan jantung dan di mana kesumbatan tu. Jadi dia melibatkan satu angiogram, sebenarnya bukan satu pembedahan yang besar. Dia buat secara local anesthesia di mana pesakit sedar dan boleh
bertutur, masih boleh berbual dengan doktor untuk tenangkan pesakit, kita akan masukkan satu tube, kita panggil catheter. Catheter satu tube dari tangan, lengan, gelang tangan dan ke jantung. Kita akan inject warna dan boleh nampak, I think Dr. Mala telah ini adalah satu gambar angiogram yang boleh kita nampak di skrin yang di tepi adalah tube yang kita masukkan dari tangan, dan dari sana kita akan inject pewarna. Pewarna yang kita inject hanya boleh nampak berhenti di pertengahan salur darah yang paling penting di jantung, yang kita panggil salur darah LED artery. Jadi ujian angiogram sangat penting untuk pastikan terutama pesakit yang mengalami serangan jantung. Dia test yang paling tepat yang perlu dibuat dengan cara yang selamat, masa yang paling pendek untuk kurangkan damage, kecederaan kepada otot jantung. Dr. Mala boleh tunjukkan gambar tadi? Okey. Gambar ini adalah jadi ini adalah gambar seseorang pesakit yang mengalami heart attack, di mana salur darah utama jantung blok 100%, yang kita terangkan masa kita mulakan live talk show tadi. Okey. Kejap doktor. Di mana tolong upkan gambar balik. Di mana kolesterol plak retak dan ada gumpalan darah di salur darah tersebut. Jadi angiogram adalah test, dan kalau kita dah confirm ada salur darah yang blok, rawatan seterusnya adalah untuk buka salur darah. Ini gambar yang Dr. Mala tunjukkan adalah gambar yang setelah dirawat. Jadi boleh nampak beza sebelum dan selepas angioplasti. Selepas kita confirm ada blok, apa yang kita akan buat adalah angioplasti, di mana boleh tunjuk gambar sebelum ni, di mana wire akan dimasukkan ke salur darah dan balloon dan stand akan dimasukkan sekali untuk besarkan salur darah. Biasanya stand akan ditinggalkan di dalam salur darah untuk menjadi satu scaffold, satu ring untuk memastikan salur darah tidak collapse selepas prosedur. Dia macam satu tongkat lah ya, dia buka saluran tu. Dia macam satu tube lah, tube yang ada macam satu scaffold. Ini gambar yang selepas dirawat. Jadi boleh nampak salur darah utama yang besar, yang bermula dari jam 10 kalau ikut orientation gambar ni, dan berakhir di jam 5. Jadi itu satu salur darah utama jantung. Jadi semakin cepat kita buka salur darah ni, kecederaan kepada otot jantung akan jadi kurang, minima. Alright, jadi pesakit akan akan pulih dengan lebih cepat dan elakkan daripada dapat penyakit lemah jantung. Alright, maksudnya angiogram ni adalah satu prosedur untuk cut balik saluran yang tersumbat ataupun clearkan sumbatan tu dan benarkan darah flow balik. So kalau macam dia satu pipe, sekarang ni pipe ni dah tersumbat lah. Jadi kita panggil plumber, suruh bersihkan pipe tu lah. So kalau panggil cardiologist, plumber boleh ke doktor? Boleh. Tak boleh? Boleh. Boleh, so doktor tolong clearkan lah saluran tu, bersihkan, and then doktor letak satu ring, sebab plumber pun kadang dia letak juga, saya tak tahu apa nama sambungan tu dia letak supaya tak tersumbat balik in the future. Nanti dia marah kita, dia kata lain kali kalau kotoran macam rambut-rambut semua jangan masukkan dalam pipe ni, nanti sumbat dia kata. So dia akan letakkan satu connection. So macam itulah yang doktor buat kan, doktor bagi supaya air tu, petrol tu masuk at a steady stream supaya jantung tu dapat petrol at a good level kan doktor, betul ke? Betul. Itu cara yang untuk senang difahami. Ya, betul. Ada viewers kita tanya, Puan Nurhayati Abdul Hamid, sakit tak prosedur ni doktor? Prosedur angiogram ni sakit tak? Dan tube yang doktor kata doktor letakkan dalam salur darah tu, berapa lama dia bertahan sebenarnya? Maksudnya stand, spring yang selalu disebutkan di jantung, biasanya ditinggalkan. Dia metallic stand sebenarnya, kalau
pesakit mengamalkan gaya hidup yang sihat dan menjaga dengan baik, dan ada makan ubat, kawal tekanan darah, kolesterol, paras gula, selalunya kita jumpa ada pesakit yang boleh tahan 20 tahun atau lebih pun ada. Tapi kalau tidak mengamalkan gaya hidup yang sihat, tidak compliant kepada ubat, ada yang boleh datang balik dengan awal, mungkin setahun, 2 tahun. Jadi berbeza. Ada pesakit yang jaga dengan baik, boleh bertahan dengan lama. Jadi maksud doktor bergantung kepada pesakit. I see. Maksud Dr. Apa ni, walaupun doktor dah letak stand, dia boleh block balik dalam stand yang doktor dah letak tu. Betul ke doktor? Bukan ke sekali dah letak stand, nanti dia clear lah, tak macam tu? Ya, sebenarnya kalau faktor risiko masih ada, walaupun salur darah telah buka cantik macam gambar yang kita tunjukkan tadi, kalau tidak makan ubat, tak dengar nasihat doktor, pesakit boleh dapat serangan jantung. Mungkin dalam beberapa bulan pun ada kita jumpa ya kalau tidak ikut nasihat. Okay, alright. So tu memang ada satu diagnosis spesifik ya guys. Nama dia stent thrombosis. Dia sumbat balik dalam stent yang doktor dah letak tu. Lagilah besar emergency dia. Lagilah kita orang gelabah dekat emergency department. Sebenarnya panggil doktor cepat-cepat. Okay doktor, ada soalan daripada viewers kita. Selamat malam doktor. Nak minta doktor komen berkenaan suplemen di pasaran, minyak omega dan sebagainya. Adakah pengambilan ubat ini boleh atau mencegah sakit jantung ini? Dan saya nak tambah sikit berkenaan dengan Q10, coenzyme Q10 or something like that, yang dikatakan very good for heart. Kalau tak ambil boleh dapat risiko serangan jantung, dan sebenarnya sering disarankan oleh setengah-setengah doktor di luar sana juga. Apa pendapat doktor sebagai pakar jantung? Suplemen yang disebut tadi, fish oil, omega atau Q10 adalah suplemen yang kita cadang, kita nasihatkan untuk pesakit untuk ambil kalau mereka perlu. Tapi kita tidak patut elakkan daripada makan ubat yang utama. The mainstream medication adalah ubat cair darah, ubat kolesterol, ubat kencing manis dan ubat darah tinggi. Jadi banyak lagi ubat pesakit yang perlu ambil. Jadi saya harap, saya rasa pesakit jantung, terutama pesakit yang kronik, yang mempunyai banyak faktor risiko, tidak harus hanya pentingkan suplemen. Kita boleh ambil suplemen. Suplemen semua ni dibuktikan bagus dan efektif, tetapi dia tidak harus menggantikan ubat yang sedia ada, ubat jantung yang perlu semua pesakit jantung ambil. Okay, alright. So boleh ambil guys, tetapi ia tidak menggantikan ubat-ubatan yang diberi oleh pakar jantung, dan juga ia terbukti membantu sebenarnya doktor cakap. Popular question again doktor, kalau pernah kena serangan jantung, kalau dilabel sebagai pesakit jantung, boleh ke ambil vaksin doktor? Boleh. Kita pun ada pesakit yang baru kena serangan jantung dan memang dalam MySejahtera tarikh untuk pergi vaksinasi adalah esok atau lusa. Kita pun nasihatkan pesakit tersebut pergi juga. Alright, okay. Yang kita ada pesakit yang umur 97 tahun yang ada penyakit jantung pun perlu pergi juga. Jadi dan asalkan kita jaga pesakit, bagi confident dan handle apa-apa kesan sampingan, saya rasa semua vaksin ni selamat. Okay, so guys, doktor pakar jantung dah cakap. You all jangan cakap Dr. Mala je pandai-pandai. Dr. Eng dah cakap. Siapa-siapa, kalaulah you all di dalam baki 10-15% golongan dewasa rakyat Malaysia yang belum menerima vaksin dan kesangsian anda adalah disebabkan oleh penyakit jantung anda, ya. Doktor, penyakit jantung injak, penyakit jantung otot ataupun penyakit jantung sumbatan, semua jenis boleh ambil vaksin ke doktor, ke ada jenis-jenis yang lain? Alright, doktor kata boleh ya guys. Boleh makan ubatan mereka sebelum pergi ambil vaksin ke doktor? Perlu sambungan ubat. Ubat tidak harus jadi satu penghalang kita terima vaksin. Walaupun ubat cair darah, jarum yang diberikan masa vaksin adalah sangat halus dan kecil. Jadi tidak akan menyebabkan pendarahan yang serius.
Okay, alright. So guys, dah dengar dah daripada Dr. Eng saya dah nobatkan dia sebagai kardiologis paling handsome di Selangor. So you all baik dengar cakap dia. Dan Doktor, we are about to end our live session dengan our discussion tonight. Sebelum tu, a few questions nanti berajuk pula viewers kita malam ini. Just one to two last questions. Selamat malam Dr. Eng. Anak saya pernah kena Kawasaki disease masa kecil-kecil dulu, efek pada jantung. Setahun makan ubat jantung dah okey. Minggu depan anak saya vaksin dos pertama, risau jugalah jika ada efek apa-apa nanti. So Kawasaki disease mungkin ada heart complication. Apa nasihat doktor kepada Puan Su Azmi? Penyakit Kawasaki disease kalau melibatkan penyakit melibatkan organ jantung, ada sekumpulan kecil yang akan ada komplikasi salur darah jantung yang bengkak, kita panggil ektatik lah, di mana aneurysm, di mana salur darah jadi tidak sekata. Salur darah yang sihat sepatutnya licin dan smooth kan. Jadi penyakit Kawasaki ada long term complication dari segi aneurysm, dan kadang-kala darah beku boleh terbentuk. Jadi pesakit golongan ini biasanya akan dirawat dengan upil yang untuk mencairkan darah supaya darah tidak membeku. Jadi kalau pesakit ini diberi ubat seperti aspirin atau Plavix, perlu teruskan ubat ni, dan saya rasa bukan satu masalah besar untuk vaksin. Ya. Okay. Selalunya risiko yang berlaku selepas vaksin seperti embolism, dia lain dengan salur darah jantung yang halus, yang lebih kecil, yang blok. Tapi peratus embolism yang berlaku pun agak rendah. Jadi kita tidak harus terlalu risau. Dari segi peratus kurang daripada 0.1%. Okay, faham. Alright. One question, mungkin ini last question kita ambil ya guys, ya doktor. Kalau lepas ni dia dapat kes serangan jantung, memang dia marah dengan kita. Okay, soalan daripada Muhammad Sufian. Doktor, macam mana nak tahu saluran jantung tersumbat? Apa pemeriksaan yang kena buat? Apa pemeriksaan ataupun prosedur yang boleh digunakan, yang boleh buat untuk tahu, nampak blok di jantung, doktor? Kalau jantung sumbat yang 100% mesti ada heart attack lah. I think itu amat ketara, dan biasanya datang dengan di emergency department, di mana ECG akan dibuat terus. Kita akan buat angiogram secara cepat. Kalau ada sumbat yang 20%, 30%, itu lebih challenging, lebih mencabar nak cari. Stress test satu cara, ECG kadang-kala tidak akan menunjukkan salur darah yang ada sumbat yang sedikit. Satu cara adalah buat CT scan, di mana kita boleh nampak salur darah, kita boleh nampak dengan jelas ada tak kolesterol plaque yang ringan, yang kita panggil mild disease. Jadi itu satu cara yang kita boleh dapat tahu untuk penyakit pesakit yang lebih awal, yang tidak datang dengan serangan jantung lagi. Jadi stress test pun satu cara yang kita dah terangkan. Selepas jantung kita bekerja dengan lebih kuat, keperluan darah akan lebih banyak, dan ECG kadang-kala boleh nampak ada perubahan. Okay, alright. So kalau recap balik apa yang doktor cakap, dan kalau Encik Muhammad Sufian tengok video yang doktor malam mainkan tadi, beberapa test nak tahu ada sumbatan jantung ataupun tidak. Yang pertama ECG, kadang-kadang kita kena buat ujian darah juga. Daripada ujian darah kita akan dapat a bit of idea sama ada masalah jantung, serangan jantung dan sebagainya. Kalau doktor nak tahu sumbatan tu dekat mana, ada sumbatan atau tidak, berapa peratus sumbatan, doktor biasanya buat sama ada CT scan ataupun angiogram. Daripada sana doktor boleh confirmkan ada sumbat, tak ada sumbat, perlu buka sumbatan, perlu rawat sumbatan dan tidak, dan sebagainya. Ada keadaan doktor akan sarankan CT scan, ada keadaan doktor akan sarankan angiogram, dan biasanya kita berikan keseluruhan authority untuk membuat keputusan itu kepada doktor pakar jantung sendiri. Saya sendiri bawa mak berjumpa dengan Dr. Eng bila mak kena masalah jantung dan sebagainya, dan saya ikut nasihat daripada Dr. Eng walaupun saya sendiri seorang doktor, dan tengoklah saya memang tak over dan sarankan lebih-lebih. Saya ambil apa yang Dr. Eng cakap, dan tengok mak dalam keadaan yang baik sekarang. Thank you so much Dr. Eng. Dan kepada kalian di luar sana, kalau anda nak buat apa-apa screening berkaitan dengan jantung, kita dah letakkan
link di bawah. You all boleh call dan boleh booking untuk appointment, tapi jangan lupa, jangan ketinggalan untuk pergi ke klinik ataupun hospital berdekatan dengan anda dulu. Tak semestinya kena jumpa dengan pakar jantung. Kalau nak berjumpa dengan pakar jantung paling handsome di Selangor, boleh datang ke Columbia Asia Ceras. Dia cool je. Saya marah mak saya pun dia marah saya balik. Sebenarnya dia memang cool, dia memang romantik je gitu suara dia sebenarnya. Dan yang paling best sekali dia kardiologisnya tak garang. Sebenarnya kebanyakan kardiologis sebenarnya agak garang lah. Saya agak takut, tapi doktor tak garang. Okay, so dia ada banyak perkara yang kena buat guys. Kalau especially macam doktor kata tadi, kalau dah sakit, dah memang ECG nampak serangan jantung, yes senang. Tapi itu agak lewat lah. Kalau sakit tak sakit, sengal tak sengal, berat tak berat, kita pun tak pasti, dan ada lebih banyak test untuk dibuat. Kalau you all tanya mahal ke tak mahal, saya tak boleh jawab tentang harga dalam program ini, tetapi tidaklah lebih mahal daripada handbag dan juga smartphone anda kadang-kadang. So you all boleh call untuk bertanya dahulu. Doktor, before we sign off, a bit of reminder kepada kita semua rakyat Malaysia yang happy sebab kita dah masuk ke fasa pemulihan. Banyak pusat pelancongan dah dibuka. Ada ura-ura yang anak-anak akan ke sekolah. 60% daripada rakan-rakan kita dah mula ke pejabat, bukan kita sahaja pergi ke kerja. So the road is more hectic now, jalan dah jam, tak boleh pergi kerja lambat dah sekarang ni, kena keluar awal. So nasihat doktor kepada rakan-rakan kita di luar sana. Nasihat tentang this is SOP, this pandemic, we are moving into endemic. We are happy sebab we are coming out of lockdown, tetapi we are a little bit worried. Number of cases are still high. Kita ada breakthrough infections walaupun vaccinated. Apa pendapat doktor? Apa nasihat doktor? Saya rasa kita perlu pastikan vaksinasi berjalan dengan lebih cepat dan untuk meet target, mencapai target. Dan saya rasa masih perlu pakai mask kalau pergi ke tempat yang ramai. Kalau boleh elakkan daripada ada gathering yang besar. Tapi saya rasa we have to move on juga, macam Dr. Mala cakap. Kalau tak, lagi banyak pesakit yang ada depression, yang ada exactly. Ya, daripada pesakit COVID ya. Yeah. Bagus, alright, bagus okay. Dr. Mala. Thank you so much guys. Thank you so much Dr. Ng kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Thank you so much untuk semua ilmu yang Dr. dah share dengan kami hari ini. Hopefully kalau ada team Celoteh Dr. Mala datang berjumpa dengan Dr. Ng, Dr. Ng boleh checkkan jantung diorang dan bagi tahu apa yang sesuai dan berikan explanation. Dan kepada semua, kalau ada apa-apa soalan, boleh letakkan di ruangan komen. Kita akan continue untuk jawab. Kalau nak buat apa-apa appointment, kita dah letak link di bawah untuk pemahaman lebih lanjut. Nanti video tu akan di-post again, hadir video esok pagi di page Celoteh Dr. Mala. Macam biasa, jangan lupa untuk tag dan juga share dengan kawan-kawan dan rakan-rakan anda. Thank you Dr. Ng. Thank you again. Stay safe. Thank you. Yeah, alright. Kepada semua viewers, thank you sebab bersama-sama dengan saya hari ini. Macam yang Dr. Ng cakap, kita masih dalam pandemik ini, walaupun kita bakal masuk ke fasa endemik, kita kena faham apa itu fasa endemik. Bermaksud jangkitan itu akan berada bersama-sama dengan kita untuk jangka masa yang agak lama. Dan kita akan dengar kluster-kluster akan berlaku, itu hotspot area, ini hotspot area. Macam denggi, dah lama kita hidup dengan denggi. Kita duk cakap simple saja guys, bersihkan laman, pastikan tak ada jentik-jentik, tapi susah juga nak buang jentik-jentik ni. So kita masih berhidup dengan denggi dan kita bakal hidup dengan COVID pula. Walaupun COVID itu memang kita terima akan berada dengan kita buat sementara waktu untuk beberapa tahun, most likely kita mempunyai peranan, kita mempunyai tanggungjawab untuk melindungi diri kita dan keluarga kita daripada jangkitan ini. Jangan terlampau taksub, jangan terlampau gian keluar sehingga dijangkiti, dan paling kita tak nak kalau ada yang sehingga menyebabkan kehilangan nyawa. Yang Dr. Mala sering sarankan dan masih suggest kepada you all semua, kalau nak buat apa-apa gathering, kalau nak pergi ke mana-mana tempat, nak pergi melancong, staycation dan sebagainya, buatlah saliva test kit dahulu tak mahal mana pun. Dan kalau ada gejala, walaupun dah plan, walaupun dah dijemput, tolonglah elakkan untuk pergi. Alright, thank you so much guys kerana bersama-sama dengan live Celoteh Dr. Mala lebih kurang sejam 10 minit already. Kita akan berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Jika ada umur, jika ada rezeki. Till that, bye from Celoteh Dr. Mala. Bye guys.